Boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung lagi kepada masalah kita nak jaga penyakit yang jakit ni, iaitu penyakit corona ni ataupun COVID-19 ni. Riwayat kemarin ni cara menjaga dari serangan virus corona. Satu, kita kena menjaga kebersihan. Satu, kita menjaga kebersihan. Dalam makna kata, memang agama Islam adalah agama yang menitik berat tentang kebersihan. Wajib menjaga kebersihan diri kita, makanan kita, minuman kita, seterus pakaian kita, dan juga alat-alat penggunaan rumah tangga. Bilik tidur kena bersih, bilik air, tempat kerja, tempat ibadat dan sebagainya. Tu. Kemudian yang kedua, cara nak jaga ni juga makan minum menurut sunnah. Makan minum menurut perangai Rasulullah. Dia panggil sunnah. Hendaklah setiap makan minum itu menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menurut juga peraturan kesihatan, iaitu doktor. Makanan kita mesti halalan tayyibah. Pasal kita Islam ni pasal halalan tayyibah. Halal sodah tayyibah pula. Halalan tayyiban. Halal lagi pula bagus, bersih. Yakni baik di sudut bahan makanan, kita turut Nabi ni, dan minuman. Maupun sudut cara dan masa. Masa pun Nabi makan pasal mana, masa mana. Di sudut cara pun kena turut Rasulullah. Tu kita kena belajar kau. Hendaklah perbanyakkan minuman bersih. Minuman kita ni, kita nak jaga daripada penyakit corona ni, kita minum bersih. Lepas tu, lain-lain masa pun, minuman kita mesti bersih. Kerana kita orang Islam biasa bersih. Air suai kita guna. Air halia. Setengah daripadanya air halia, air bayar putih dan sebagainya untuk menjaga kuman corona ini. Lepas tu banyak makan buah-buahan yang manfaat, yang berfaedah, seperti buah tamak acuh. 7 biji setiap pagi. Ni untuk nak jaga penyakit, bukan penyakit ni saja. Untuk nak jaga kesihatan kita, turut Nabi seperti buah tamak acuh 7 biji setiap pagi dan setiap petang. Pisang dan sayur-sayuran yang selamat dari bahan-bahan racun. Hak ni hak tak agak ni. Bagi kita negeri Siam ni banyak ni sayuran, kalau kita tak buat sendiri ke, banyak nak kena hak pasal racun. Kalau kita buat sendiri, buat sayuran sendiri, kita orang duk kampung buat sendiri, hak tu bagus. Begitu juga ikan dan daging yang selamat dari bahan-bahan racun. Atau makanan kita jauh daripada lemak yang terlalu banyak. Lemak banyak ni tak sih. Ia jadi sumak orat darah. Jauhilah daripada makanan dan minuman yang sejuk-sejuk. Makanan sejuk tak bagus mana. Perangai orang kita
Air sejuk, makan ni pun sejuk, semua masuk ti. Ni tak sih. Dan minum air sejuk-sejuk tak sih. Atau terlalu manis tak sih. Atau terlalu masin tak sih. Kerana perkara yang berlebihan, berlebihan itu selalu membawa kepada penyakit. Kalau kita buat dua perkara, kurang manis, kurang masin, turun belakang penyakit. Darah tinggi pun turun, buah pinggang pun turun. Tu. Deh. Tu. Yang ketiga, senantiasa bersenaman. Nak sihat tubuh kita ni, nak jauh daripada penyakit ni, kita ambil juga itu bersenaman. Tubik gai. Senantiasa bersenaman, di samping kita usaha kebersihan, benda tu makan yang bersih, pakaian bersih, minum yang bersih dah, usaha pula senaman. Memakan mis, tutup mulut. Bila nak keluar, pakai kain tutup mulut hidung. Bersabar dan berdoa. Kita kena sabar, lagi pula berdoa. Kita juga harus bersenaman supaya menguat tenaga untuk meneguhkan daya ni apa kekuatan. Untuk meneguhkan daya kekuatan menahan penyakit. Bersenaman ni. Maka hendaklah setiap orang kita ada senaman harian ni seperti berjalan laju bagi orang yang berumur banyak. Orang tua-tua jalan cepat. Atau berlari-lari hunggar bagi orang yang muda. Bagi orang muda hunggar. Orang tua jalan derah. Tak derah jalanlah juga. Sekurang-kurangnya setengah jam sehari. Lepas sembahyang subuh juga pusing kepada tempat rupuk ada, sekadar keluar tenaga hingga berpecah peluh sekaligus. Tu. Lebih pecah peluh sekaligus, tubik peluh sekaligus. Itu sehat. Mudah-mudahan dapat menambah kekuatan tenaga rai kita dalam menahan serangan penyakit. Yang keempat, melazim diri duduk di rumah. Melazim diri di rumah. Maknanya lazim diri kita tu duduk di rumah sebanyak mungkin. Seboleh-bolehnya lebih banyak duduk di rumah. Tidak banyak keluar kepada khalayak ramai. Tak tubik tempat-tempat orang ramai. Apa tu? Supaya dapat mengelakkan diri kita terkena penyakit taun ni. Seperti mana Fairuna ataupun COVID-19 ni yang ada pada manusia bukan dalam udara umum. Penyakit ni ia duduk di orang, bukan duduk di udara. Kalau udara tu payah benar. Ni penyakit ni ia duduk di orang. Dan penyakit-penyakit yang berjangkit yang lain-lain lagi. Dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita, royak cara kita, cara nak selamat daripada penyakit taun, penyakit jakit ni, salamatur rajuli fil fitnati ay yalzama baitahu. Maksudnya, artinya, keselamatan bagi seseorang itu di zaman fitnah, terutama fitnah sini, penyakit berjakit. Ialah bahawa ia menetapkan diri di dalam rumahnya. Yakni ingatlah bahawa usaha menetapkan diri di rumah adalah di antara sebaik-baik cara dalam menolak penyakit taun yang berjakit. Pernah salah seorang salafus soleh, sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, maksudnya penyakit taun ni, penyakit pesen jakit ni, pesen kumis jakit ni tak kira. Pesen jakit. Penyakit taun yang berjakit ibarat api. Penyakit ni, sebab penyakit corona ni ibarat api.
Manakala manusia adalah kayu bakarnya. Manusia ni, orang kita ni adalah kayu. Upai api. Orang pun panggil. Oleh itu usahalah mengadakan kedudukan yang berjauhan antara kita. Sama-sama kita sekalipun sama kampung, duduk jauh. Supaya api itu tidak dapat melarat perbakarannya, yang akhirnya api itu bila tak ada orang, bila tak ada kayu api, padamlah api itu dengan izin Allah. Sahabat kata, ya banding supaya api. Orang manusia ni adalah bahan dia, kayu api dia. Kalau kita kosora, kayu tu, nyala sekadar yang hak nyala je, tak tambah hak lain. Dia kata sini, padamlah, mapuhlah api itu dengan izin Allah. Gitu. Tetapi menyelamatkan anak isterinya juga. Selain itu, usaha menetapkan diri di rumah bukan sekadar untuk keselamatan dirinya. Kita tak tubik di rumah ni, tetap duduk dalam rumah ni, pedah ke apa? Tetapi menyelamat anak isterinya juga. Wallahul musta'an. Anak bini kita selamat bila kita tak tubik di rumah. Biasanya ada rumah ni, adalah keberkatan. Yang kelima, keluar dari rumah dengan memakai mis dan juga doa. Gitu. Sekira ada apa-apa hajat, manusia ya ada hajat. Nak beli tu, nak beli ni, nak pergi situ, nak pergi sini, hak bahasa capek. Dia panggil hajat asara atau darurah capek. Orang mati, orang sakit, anak sakit, keluarga sakit. Untuk keluar dari rumah, dia kata, maka hendaklah gunakan mis, kain tutup hidung mulut, atau nikah tutup muka bagi perempuan bila nak tubik, serta baca doa sewaktu keluar pintu rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kali lagi. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baca nak tubik rumah ni, baca hak ni. Lepas tu nak naik, nak start motor, start kereta tu, baca nak doa kenderaan pula. Hak ni pintu rumah, kita nak tubik buka pintu tu, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada kena pakai gerah dah. Orang zaman dulu kita, orang duduk kampung dulu kok, orang panggil dia kira tanah air api angin. Nak pergi mana-mana dia takut jadi cendai. Lepas tu kalau anak kita nak pergi jemput tahan golek-golek tempat tai kita ni, cari tok Rama buat turun tangga. Hajar anak kita, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan maknanya, dengan aku nak turun tangga ni, amba nak turun tangga ni, dengan nama Allah aku berserah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah atas Allah. Makna mati hidup, bahaya tak bahaya, supaya penyakit ni, jakit tak jakit, aku tubik ni serah kepada Allah. Dalam tu pakar hati mekuk tu, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Nah, saya dikatakan kepadanya, kepada kita hak kata Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah tu, dia kata hudita dalam hadis, kufita wa ukita, maknanya jamin, yakni engkau telah diberikan petunjuk. Tu hudita, kufita dicukupi,
Wa kita dipelihara, dijaga. Makna Tuhan jaga. Tuhan hidayat. Tuhan jamin. Baca dengan ikhlas nak tubik keluar rumah tu, bacalah bismillahirrahmanirrahim tu Allah. Yang lagi pula masuk dalam syarat nak jaga penyakit ni, penyakit jakit ni, menjauhi maksiat. Tu basic agama. Tasawuf jakit penyakit ni menjauhi, duk jauh daripada maksiat. Menjauhi sini maknanya ni larang maksiat. Menjauhi maksiat, yang kena menjauhi maksiat, usaha menjauhi maksiat, benda biasa dosa. Berdosa, bahasa Arab panggil maksiat, Melayu panggil dosa. Dan sebagai perkara yang haram kita menjauhi, dan syubhat haram, hak haram sungguh, hak haram nyata tinggal, syubhat hak keliru. Dan benda-benda yang memabukkan, menjauhi daripada benda-benda mabuk. Hak ni masyarakat kita hak agak ni, benda haram, benda syubhat, benda mabuk, kita kena menjauhi. Kerana makan yang haram, apa lagi daripada binatang yang haram, yang selaku sumber asal bagi kedatangan penyakit viruna ni adalah orang makan benda binatang, makan tikus, makan hidup-hidup, tak masak. Bila tak masak, hikmat benda masuk api ni memampuhkan kumis. Bila tak masak kok, bahaya. Deh. 7, menjauhi perhimpunan ramai. Tempat ramai kita menjauhi. Menjauhi perhimpunan ramai. Jauhilah dari menggauli orang-orang ramai, terutama di tempat-tempat perhimpunan manusia dan di majlis-majlis yang orang tersumak-sumak ataupun bersasak-sasak. Kita kena jauh. Juga di negeri-negeri yang merebak penyakit viruna ni, quick ni, kita jangan pergi. Itu maknanya menjauhi perhimpunan ramai. Negeri mana, kampung mana, rumah mana ada penyakit ni, kita patah dulu, bukan hina ke dia. Tuan rumah pun kena faham, bukan orang menghinakan kita. Orang datang rumah tu ada orang yang kena. Orang tak pergi ni bukan orang hina, orang takut penyakit. Tu kena faham. Silap faham betul juga tu. Itu. Silap faham tu. Dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar hadis Nabi, iza sami'tum bit-ta'una fi ardin fala tadkhuluha wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa fi riwayatin firaran minhu. Maksudnya, maknanya, artinya, apabila kamu dengar berita bahawa pada satu negeri itu berlakunya ta'un seperti viruna ni, maka janganlah kamu masuk negeri itu. Orang royak kata orang situ kena negeri itu kena, Nabi kata maka janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila berlakunya pada suatu negeri penyakit ta'un ni, hak jakit ni atau kawasan berlaku pada satu negeri, satu kampung,
satu kawasan sedangkan kamu berada di dalamnya. Kita ada dah. Kita ada kampung kita, orang kampung kita kena. Maka janganlah kamu keluar daripadanya. Kalau orang hak kena, kampung lain kena, jangan degi. Tapi kalau kampung kita kena, jangan dilari. Tu cara Rasulullah royak hadis ni dalam bab penyakit habis jakit ni, seperti taung ni. Menurut satu riwayat, kita pergi buat apa? Bawa orang kampung kita, orang negeri kita kena, kita lari. Jangan keluar kerana melarikan diri darinya sama sekali. Jangan keluar kerana kita melarikan diri dari penyakit taung ni sama sekali. Kita kena sabar, kita kena duduk situ, kita kena berdoa dengan Allah Ta'ala dan jaga sebagaimana sebut cara jaga tadi. Jangan degi. Deh. Lapar pesakit tidak berlalu litah ke atas yang sihat. Pesakit ni orang sakit. Seorang yang punya penyakit, orang yang kena dah penyakit ni atau yang sudah ditimpa penyakit seperti corona ini, tidak haruh ni dalam kaedah ibarat kita, tidak haram keluar serta berlalu lintah ke atas orang yang sihat yang belum tertimpa penyakit lagi. Tidak haram. Kita tubik ke tempat orang yang tak ada kena penyakit, kita pergi. Walaupun sekadar untuk solat berjemaah di masjid. Walah orang yang sakit yang kena penyakit ni, dia nak pergi sejid, nak pergi sembahyang jemaah, sekalipun dia tegah. Walaupun sekadar untuk solat berjemaah di masjid. Dia tegah deh. Sembahyang di rumah dulu. Kita jaga penyakit kita, takut jaga orang lain. Jaga tu diberi pahala walaupun kita sembahyang di rumah. Karena ada sebab, ada uzur. Karena penyakit itu boleh berjangkit dengan serta-merta, cepat kepada orang yang sihat. Sampai itu tak sehingga tempat orang sihat. Sebab itulah dilarang, karena dialah yang menyebabkan membawa penyakit kepada orang lain pula. Tak sih. Dengarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuridul mumridu alal musahhi. La yuridul mumridu alal musahhi. Maksudnya tidak dilalu oleh binatang atau orang sakit ke atas binatang atau orang yang sihat. Maksud ini. Binatang kita sakit, hayal kita kena penyakit, jangan kita mahorang. Lembu kita sakit, jangan bagi kita tempat hal lembu tak sakit. Sipet jauh dulu. Atau orang sakit, jangan dibawa di depan ataupun ke tempat orang yang sihat. Dua kagak. Termasuk binatang, termasuk orang. Orang-orang dulu, orang tua dulu, besok lagi. Besok lagi kalau hayal kena penyakit mula-mula tu, bawa mapuh tu, bawa kena penyakit tu, dia tak sih meleh dah. Gimana? Nanti yang mapuh, pergi kambuh. Gitu. Karena semua itu boleh membawa kepada merebak penyakit itu. Bila kita pergi ke, merebak ataupun jakit kepada orang lain, kepada lebih luas kawasannya atau lebih ramai bangsanya. Orang yang kena tu banyak. Kita buat tak hari ya. Sebab itulah dilarang keras seorang pesakit keluar membawa penyakitnya kepada orang lain walaupun di masjid. Kena faham malah. Kalau bukan masjid kau larang, pergi sejid tu lagi. Pergi tempat-tempat majlis ngajar, belajar. Tak segak. Kiyah atas sejid ni. Tempat ngajar, tempat orang ramai. Sebab tu kerajaan pun, tempat kita pun tutup sekolah-sekolah, tutup belakang. Tu. Kita kena faham. Memang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 1000 tahun, semenjak 1400 tahun masih tetap benar. Gaponya.
Hadis Nabi ni royak lama dah tapi benar. Dan ajaran ini telah diamalkan oleh umat Islam termasuk Khalifah Umar bin Khattab. Amal separa Rasulullah royak ni. Orang sakit jangan pergi tempat orang sihat. Sebab tu menghadapi Ta'un Imawas pada tahun 18. Tahun 18 Hijrah ni berlaku penyakit. Masa Sayyidina Umar. Lepas tu dia jaga macam ni. Dan dimanfaati oleh semua umat manusia yang selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada semua negara di dunia ini. Gitu. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang kesembilan jampi dengan Al-Quran dan Sunnah. Bila kita kena dah japi ni orang kampung panggil siuk. Siuk si sakit tu dengan Quran dan hadis Nabi. Jampi apa-apa kesakitan adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berjampi terhadap sahabatnya dengan beberapa lafaz. Di antaranya kalau dia tulis Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta as-safi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas azhabil ba'sa isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Wahai Tuhanku, Allahumma tu wahai Tuhanku, Tuhan kepada manusia. Allah Ta'ala ni Tuhan manusia yang selalu menyembuh penyakit-penyakit. Tuhanlah wihilai penyakit. Sembuhkanlah penyakit hamba-Mu ini. Nabi kata. Kerana Engkaulah penyembuh. Engkaulah tapi ya Allah Ta'ala adalah yang penyembuh. Tidak ada penyembuh, tidak ada orang usia, melainkan Engkau Allah. Sebagai sembuhan yang tidak diulangi dengan penyakit lagi. Dan adalah selalu jampi pesakit-pesakit dan japi anak isteri dengan lafaz japi yang maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis-hadis Nabi, doa-doa Nabi, hadiah biasa siuk ataupun sahabat-sahabat seperti Sayyidina Anas. Kalau tak silap, Sayyidina Anas kambing dia kena penyakit, dia japi dengan Al-Fatihah. Japi dengan Al-Fatihah. Batu yang ke-10, cara nak jaga ni bila kena tak kena pun cara nak jaga. Banyak beristighfar dan banyak bertaubat. Kita kena banyak istighfar, banyak bertaubat. Istighfar dan taubat adalah amalan asasi, amalan hak pokok, hak tapak sekali dah. Tapak kita nak pergi kepada akhirat ni, taubat, istighfar. Lagi amat penting bagi setiap umat Islam. Kerana istighfar dan taubat adalah sangat berfaedah kepada umat manusia, terutama dalam menolak bala. Bagi kita orang Islam, lebih bagi kita orang Islam, doa kita Allah Ta'ala makbul, sangat makbul. Doa as-saimu, doa orang puasa. Da'watus saimi mustajabun, doa orang puasa Allah adalah amat diterima. Lebih lagi ketika berbuka puasa. Doalah. Dengarlah firman Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Sedap dengar kata. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Maksudnya, dan tidaklah Allah akan menimpakan azab, bala, seksa ke atas orang-orang
yang senantiasa beristighfar kepadanya. Kalau orang rajin istighfar, orang ni tak kena bala. Orang ni tak kena penyakit. Makna gitu. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala bala'an illa bi zambin, ma nazala bala'un illa bi zambin, wala rufi'a bala'un illa bi taubatin. Molek tulis, molek widuk le atak pala kita orang Islam. Perkataan Sayyidina Ali ni bukan hadis yang panggil asar. Tapi